Selamat sejahtera. Anda bersama saya, Yung Eng Eng, akan mengupas sebuah penyakit yang lazim berlaku di kalangan masyarakat kita, iaitu penyakit stroke. Stroke atau angin amar berlaku apabila sel otak mati secara tiba-tiba akibat kurang bekaran oksigen. Stroke turut berpunca daripada pendarahan di dalam otak. Apabila terjadi, pesakit akan lumpuh dan mengalami masalah pertuturan, koma dan hilang ingatan. Malah, stroke turut boleh membawa maut. Stroke berlaku apabila darah terhalang untuk ke setengah bahagian tisu otak yang akan menyebabkan kecederaan neural. Stroke biasanya disebabkan rumpun pepejal darah protein atau darah beku yang menghalang saluran darah dalam otak dan menyebabkan kematian sel otak. Darah beku boleh terjadi sama ada di dalam otak ataupun melalui ke dalam otak dari bahagian tubuh badan yang lain. Stroke juga boleh berlaku akibat pecahnya saluran darah di dalam otak. Kesan stroke sangat berhubung kait dengan lokasi tisu otak yang rosak dan dikaitkan dengan lumpuh, tidak pandai berkata-kata, kemerosotan deria dan juga kematian. Hai, saya Nurul Akila dan sebentar lagi saya akan bersama dengan seorang cucu dan penjaga kepada pesakit stroke iaitu Cik Munirah binti Fahmi. Jadi boleh Cik Munirah ceritakan pengalaman pertama sewaktu nenek Cik diserang penyakit stroke? Baiklah, kejadian berlaku pada 8 Mei tahun lepas, yang mana pada ketika itu nenek saya sedang berbaring di hadapan televisyen. Tapi bila lihatkan dia berbaring begitu lama tanpa ada pergerakan, jadi datuk saya pun mengambil keputusan untuk mengejutkan beliau dan menyuruh beliau baring di bilik lah jika beliau rasa letih dan penat. Tapi bila datuk saya mengejut, nenek saya tidak memberi apa-apa respon. Bila dipegang tangannya, dia terjatuh seolah-olah macam dia ada tenaga. Jadi selepas itu kami pun bergegas membawa nenek ke hospital dan dapat tahulah masa itu juga bahawa nenek saya diserang stroke. Jadi ada sebarang tanda-tanda awal ke sebelum nenek Cik diserang penyakit stroke? Sebenarnya sebelum nenek saya diserang stroke, beliau ada mengadu kepada saya yang beliau rasa sakit kepala, sakit bahagian badan belah kiri dan juga demam, dan beliau juga sering merasa keletihan dan dah stop jual kuih-kuih sebab sebelum ni beliau memang jual kuih untuk diadakan di sekolah. Dan itulah antara kesan-kesan yang jadi pada pendapat Cik, faktor utama yang menyebabkan nenek Cik dikena penyakit stroke adalah apa? Sebenarnya nenek saya mempunyai penyakit kencing manis dan juga darah tinggi, yang mana kedua-dua penyakit itu adalah faktor utama yang menyebabkan berlakunya stroke. Dan selain itu, saya rasa kebelakang ini nenek saya juga stres dan keletihan seperti yang dah saya katakan sebentar tadi lah. So Encik rasa stres merupakan antara salah satu faktor yang menyebabkan nenek Cik dikena stroke. Soalan saya seterusnya, perubahan apa yang Cik dapat lihat yang memberi kesan kepada nenek Cik? Maksudnya daripada segi pertuturan ke, daripada segi pergerakan? Ya? Selepas diserang stroke, nenek saya memang tak boleh bercakap dan tak boleh berjalan, yang mana separuh anggota beliau tak dapat bergerak dan tak dapat berfungsi lagi lah. Jadi setiap pergerakan dia harus kami tolong dan harus kami bimbing hanya dengan menggunakan kursi roda. Dan soalan saya seterusnya, saya difahamkan yang nenek Cik belum sembuh sepenuhnya. Ya. Jadi sekarang ni macam mana keadaan dia? Masih lagi sama seperti dulu ke macam mana? Ya, masih sama. Perubahan dia kurang. Mungkin sebab makin lama dia makin rasa tertekan dengan keadaan fizikal dia yang tak dapat bergerak seperti dulu lagi, dan dia sering menangis, gangguan emosi, tekanan. Itulah yang memang kadang-kadang mungkin juga antara faktor bimbingan keluarga, sebab anak-anak pun semua bekerja jauh, jadi mereka tak dapat nak bagi sokongan motivasi hari-hari. Mak cepat sembuh ke apa ke. Kadang-kadang benda tu perlu untuk setiap individu. Jadi itulah saya rasa. Soalan saya yang terakhir,
Boleh Cik kongsikan cabaran sebagai seorang penjaga kepada penyakit strok? Apa ciri-ciri yang patut ada oleh seorang caregiver kepada penyakit strok? Yang paling penting adalah sifat sabar. Sabar bukan dari segi apa, maksudnya dari segi untuk tak jemu, menjaga dan melayan kerenah. Sebab bila dah kena stroke makin lama, bila dah setahun lebih ni, saya dapati perangai nenek saya semakin jadi macam budak kecil, kuat menangis. Jadi kita yang hari-hari tengok kita kena sabarlah, kita janganlah marah dia pula bila dia tengok dia selalu nangis kan. Selepas itu ciri-ciri yang perlu ada juga seperti yang asas, seperti bertanggungjawab dan harus sentiasa membimbing. Tak boleh cepat berputus asa lah dalam menjaga orang yang sakit ni, sebab mereka tak boleh cakap, mereka tak boleh luahkan. So kita kena memahami mereka, dan kalau kita bayangkan kalau dia masih sihat, kalau dia boleh bercakap masa tu, apa yang dia akan mengadu kat kita. So kita cuba fahamkan apa yang dia sedang alami dan cuba untuk tenangkan perasaan beliau. Bismillah. Okay, saya rasa itu sajalah. Temurah mata. Terima kasih Cik Munirah, dan saya harapkan kesembuhan sepenuhnya kepada insya-Allah. Terima kasih. Hai, saya Yung Eng En. Nombor matrik saya ialah 4947. Hai, nama saya Muhammad Azim Hazmi bin Asadi. Nombor matrik saya 42174. Saya